Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Teacher Elina Jalil, Academy Director Mumtaz Generation International. Okey, pada hari ini, Teacher akan berkongsi topik yang sangat best untuk ibu bapa tahu dan cuba hadamkan. Dan itu adab menegur anak dengan berkesan. Okey, bersama-sama teacher adalah Dr. Atia Azmi. Assalamualaikum doktor, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Teacher Ina sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ramadan ni macam mana doktor? Perjalanan Ramadan ni? Okey, syukur Alhamdulillah. Okey, walaupun saya mengandung ni pun saya mula was-was juga kan okey tak, tapi Alhamdulillah Allah bantu. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Tu tengok doktor pun sentiasa berenergi tinggi, ceria, sedapnya mata memandang. Saya ni memang selalulah tengok orang kata perkongsian doktor dengan Prof Muhaya kan. Memang orang kata benda tu pagi-pagi kita tu sebab Prof Muhaya kan dia punya sharing kan 7:30 pagi. So antara perkara pertama pagi kita saya mesti tengok tu nak dapatkan positive vibe. Sebab kita terutamanya PKP ni kan doktor, dengan anak-anak yang sentiasa bersama kita, dengan kita punya kekangan pergerakan, nak menguruskan keluarga and then bekerja juga kat rumah. So benda-benda macam tu lah kena ada orang kata pengisian, maknanya permulaan hari kita dengan baik. So terima kasihlah buat doktor dengan ibu doktor kan konsisten, itu yang orang kata salute lah. Alhamdulillah. Okey doktor, saya perkenalkan sedikit berkenaan dengan Dr. Atia. Okey, Dr. Atia daripada Master NLP Practitioner Parenting ya doktor ya. Currently belajar di Montessori Education. Alright. Penulis e-journal keibubapaan dan tajuk jurnalnya Memandang Anak-anak dengan Kasih Sayang, Masya Allah. Dan penulis buku e-book 7 tips mendidik anak-anak gembira dan tenang. Beliau juga, Dr. Atia ni, dia pernah menganjurkan program Celik Moms, Celik Kids dan Celik Teens dan merupakan anak perempuan kepada Profesor Dr. Muhaya. Alright. Okey doktor, sebelum kita meneruskan kita punya sesi perkongsian bersama ibu bapa di luar sana, okey, boleh tak doktor share sedikit apa yang menyebabkan doktor sangat patient, sangat bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu keibubapaan ini dan seterusnya berkongsi dengan ibu bapa dekat luar sana melalui kaca televisyen kadang-kadang, dengan ibu doktor, dengan dalam media sosial, and then menulis buku, menulis e-journal. Apa yang menyebabkan doktor nak buat perkara tersebut? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama sekali memang disebabkan macam untuk diri sendiri tu saya mendapat kesedaran untuk lebih sedar dalam mendidik anak tu masa umur anak saya masih kecil lagi. Sebab tu masa umur anak saya 3 bulan hingga 6 bulan saya kerja sebagai doktor pelatih. Masa tu saya dah mula rasa ini pilihan peribadi tapi memang saya rasa anak saya perlukan saya. Itu saya sejenis macam tu. Banyak personality saya perlu jaga sendiri anak saya tu dan saya memang berhenti kerja. And saya sangat passionate untuk melihat perkembangan anak di hadapan saya. So melalui itu, jadi bila saya tahu saya tak boleh lakukan tanpa ilmu. So saya banyak mendalami ilmu parenting, banyak melalui pembacaan dan mengikuti kursus NLP. Kursus tu pun sebenarnya lebih kepada mengajar kita mengenali sifat manusia lah, senang katakan bagaimana manusia berkomunikasi dan kita boleh apply. Saya apply dalam saya dengan anak-anak dan Alhamdulillah melalui perjalanan tu saya sendiri boleh rasa juga kesannya anak kita ni jadi emosinya stabil. Anak yang saya fokus kepada kasih sayang, tak fokus terus nak kerja akademik, walaupun umur kecil semua orang nak kerja anak genius, tapi pada saya fokus ibu ni boleh beri adalah kasih sayang di rumah. Macam rumah tu taman untuk anak mendapat sebanyak mungkin kasih sayang, membina imej diri mereka, siapa mereka, dan juga pendidikan tauhid tu memang bermula dari rumah, bermula dari kita ibu, apa kita cakap,
bercakap bagaimana kita memuji Allah, bagaimana kita bersyukur, itu semua adalah perkara yang saya yakin ibu dan ayah harus tunjukkan dahulu dan didik anak. So melalui itu tak bolehlah kita seorang je yang amalkan. So lama kelamaan terutama ibu saya menjadi saya punya penggerak utama lah. Maknanya dia share kebaikan yang kita ada. Kalau ada ilmu kita kongsi, walau sedikit, walau seorang pun yang tonton kita ke, walau seorang yang dengar dan amalkan pun, alhamdulillah, kurang-kurangnya ada satu keluarga yang dah ubah sikit dia punya mindset dan juga pendekatan. So melalui pengalaman peribadi, minat saya juga, and of course bila kita memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial. So saya pun niat, ya Allah, at least kalau ramai orang pergi berpusu-pusu ke akaun orang yang just showing off fashion je, just menunjukkan apa harta yang mereka ada, at least niat sebagai ada alternatif, bukanlah nak kata kita ni baik atau Teacher Elina, tapi maknanya okay, at least kita boleh provide content yang alternatif kepada yang tadi tu. So kalau tengok saya punya konten social media memang tak adanya lah nak bergaya-bergaya ke apa tak ada. Tapi yang penting OOTD, tak ada OOTD. tak sempat. Saya tak sempat. Apa ni tu? Kan? So maknanya from there saya nampak kita gunakan apa ada. Dan surprisingly, saya pun rasa subhanallah, kadang dapat feedback, parents, message, yang bagi tahu alhamdulillah saya macam ni. So from this saya nampak, ya Allah, betul. Maknanya kita dalam Islam nak buat kebaikan, kita buat je. Taburkan benih, jangan tunggu pokok tu untuk tumbuh. So kita buat kebaikan, Allah je yang akan jadikan sama ada nak dapat hidayah ke, orang tu nak berubah ke, itu semua serah pada Allah. Tapi bila kita dapat feedback tu, kita rasa bersyukur dan semangat lagi nak berkongsi kan. Terus saya tengok Prof Muhaya dengan Dr. Atia bila pagi-pagi kan, especially masa Ramadan ni, ataupun saya rasa sejak PKP lagi, awal lepas subuh saya kata Masya Allah. Sebab kadang-kadang kan orang kan lepas subuh nak relax dulu, lepas baca Quran kan, ya tenang-tenang baru nak berkongsi kan. Yang ini celik je mata, dah niat untuk berkongsi dengan masyarakat. Sebenarnya itu salah satu saya punya turning point lah. Kenapa saya rasa especially sebenarnya bagi saya bila PKP ni Allah bagi rahmat yang sangat besar. Maksudnya Elina duduk dekat rumah, yelah kita memang ada virtual class, kerja-kerja hakiki kita yang kita buat, cumanya bezanya kita buat dekat rumah. So buat sesuatu yang boleh contribute. So saya sebenarnya perhati je Prof Muhaya, Dr. Atia, pagi-pagi buta celik je mata ada sense of nak buat sharing. Ramai ke tak ramai ke belakang kira. Tapi saya tengok makin lama makin ramai. Mungkin sebab nawaitu tu. Okey, kata Prof Muhaya, yang mana tak kisah kita buat sharing walaupun seorang, as long as kita dapat at least seorang tu boleh berubah dek kerana sharing perkongsian kita, alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan perkongsian kita yang sekarang ni Mumtaz Generation every morning, sebenarnya turning point daripada tengok Profesor Muhaya juga buat sharing. So teacher pun terpanggil nak buat sharing dengan ibu bapa, bukan sahaja ibu bapa di Mumtaz Generation, malah ibu bapa di luar sana, di Malaysia dan di seantero dunia. So, kurang-kurangnya perkongsian kita ni memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah ya doktor ya. Okey. Doktor, seterusnya kita bacalah ya soalan-soalan yang bakal doktor jawab nanti, very simple tapi dia sangat memberi impak kepada ibu bapa insya-Allah. Okey, macam doktor tahu kan, apa nama ni, kebanyakan usaha menegur anak-anak dilakukan oleh ibu bapa sehingga kadang-kadang ibu bapa ni digelar kuat membebel. Ada kalanya juga teguran ibu bapa ni kurang atau tidak diambil serius oleh anak-anak. Diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi. Alright, jadi kat sini doktor, boleh doktor kongsikan tak bagaimana ataupun kongsikan cara berkesan dalam menegur anak dan tidak dilabelkan sebagai ibu bapa yang kuat kuat membebel, sorry. Alright, silakan doktor. Apa-apa yang kita lakukan ni memang bermula dengan niat. So sama juga dengan bila kita menegur anak. Datang daripada hati yang macam mana?
So contoh kalau kita menegur memang daripada hati atau emosi yang geram, marah, rasa nak lepaskan kita punya sakit hati je, outcome dia pasti negatif. Itulah anak tu boleh rasa, oh mak aku just geram. Mak aku ada masalah kontrol emosi dia. Maknanya dia membesar dalam keadaan yang asyik kena marah je. Tetapi bila kita bermula dengan hati yang betul, yang niat kita tu niat kasih sayang. Bila kita menegur, kerana anak adalah anugerah dan amanah Allah. So kita tugas kita menegur tu kerana anak-anak tu jadi baik, jadi hamba Allah yang baik. So daripada situ insya-Allah kita punya pendekatan pun akan terubah menjadi lebih lembut dan juga lebih menghormati anak. Kadang ramai daripada kita mungkin tak perasan yang anak itu harus dihormati. Especially bila anak kecil, kita lihat tu macam comel je, mungkin kita suka masa dia comel je, tapi bila buat perangai sikit kita dah anggap dia macam orang yang kecil. Sedangkan seorang anak kecil itu mempunyai perasaan, roh macam kita, fizikal tubuh badan macam kita, mempunyai harapan dalam hidup macam kita, bakal menjadi seseorang yang luar biasa juga dalam hidup mereka. So kita harus memberikan pendekatan yang berbentuk manusiawi. Kemanusiaan tu ada. So from there insyaAllah bila kita first kita mindset macam tu dulu dan kita datang lahir dari hati dan niat yang betul, insyaAllah tindakan kita akan menjadi lebih baik dan anak tu akan boleh rasa. Maknanya bukan dia boleh rasa, bukan nak membebel. Mak tu sayang, ayah tu sayang, dan cara kita tegur pun janganlah saya nak menegur je, bila anak tu buat betul tak pula kita sebut. So bila anak buat baik pun tegur. Masya Allah, nama Raikan. So kita highlight bila dia buat benda-benda yang baik. Betul doktor, saya sangat setuju sangat. Kadang-kadang anak-anak ni kita fikir dia kecil, dia tak tahu apa-apa, kita dia comel, kita cakap benda-benda ni pun bukan dia faham pun. Tapi ada yang tak tahu yang sebenarnya anak-anak ni dia ada subconscious mind. Apa yang anak-anak ni dia belajar melalui apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Macam kita mungkin kita belajar melalui bahan bacaan kita, mungkin benda-benda yang di luar yang bacaan, journal ke apa-apa kan. Tapi anak-anak ni mereka develop, dia membesar dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. So kebanyakan parents kata, oh anak aku kecil. Atau macam kita sendiri kan, kalau tak ada ilmu ke ibu bapa ni, oh anak aku kecil, dia tak tahu apa-apa kok, aku cakap je lah apa-apa, bukan dia faham pun kan. So itu yang kebanyakannya kalau kita tak sedar, sebenarnya apa yang kita cakap, walaupun anak tu baby lagi sebenarnya. Kita kena cakap benda yang baik-baik sebab mereka ada subconscious mind. Yang mana kadang-kadang kita tak perasan, bila dia dah besar, mana dia belajar benda ni so kita simpan dulu. Sebenarnya betul sekali. Maknanya kita kena lihat kejadian manusia ni sebagai satu miracle. Kalau kita tengok pun the chance of benih ibu, benih ayah yang ni nak bercantum menjadi satu insan pun semua takdir Allah, Allah yang jalankan. So dengan mengambil how precious life is, betapa berharga nyawa, betapa berharga dan tingginya nilai manusia ni, how Allah meninggikan kita punya nilai. So that's how we should look at all our children. Punyalah masa dapat positif pregnancy test punya happy kan. Lepas tu dah lupa dah. Excitement tu bila anak nakal sikit dah hilang sampah. Itulah. Kadang-kadang bila nak marah anak teringat macam mana kita lahirkan dia, Masya Allah. Kita teringat, kenapa aku marah dia, aku nak lahirkan dia susah. Kenapa marah dia masa awal-awal pregnant tu, betul cakap doktor. Kita punya excitement dia masa dapat tu bukan main. Kenapa kita tak ingat balik, kenangkan balik nikmat yang Allah bagi masa mula-mula kita dapat tahu kita pregnant. Kenapa kalau ibu bapa lah sebelum dia marah tu, dia ingat balik orang kata tarik nafas semua kan. Ingat balik masa momen macam pasti dia tak akan tak jadi. Betul doktor. Okey, berbalik-balik kepada tajuk perbincangan kita adalah adab menegur anak dengan berkesan. Okey, berdasarkan kita punya topik hari ini doktor, boleh tak doktor bagi pandangan doktor, pendapat doktor, apakah adab-adab yang perlu sepatutnya ibu bapa terapkan dalam institusi kekeluargaan, institusi
keibubapaan supaya kita dapat membina sebuah rumah, orang kata keluarga yang muhabbah warahmah ni. Silakan doktor. So yang paling asas macam tadi kita dah sentuh pasal niat. Kedua adalah pendekatan kita tu dengan anak-anak ni harus dalam suasana yang penuh hormat menghormati. Mungkin benda ni jarang saya rasa orang highlight, tapi pada saya sangat penting. Sebab anak ada maruah, ya Allah, anak ada harga diri. So bila kita nak menegur anak, fikirkan maruah dan harga diri anak. Tak perlulah contoh kita merakam video marah anak, kita rasa benda tu kelakar, kita rasa kita puas, kita ada kuasa. Itu sebenarnya kalau kita reflect balik, parents tu ada problem. Mungkin dia ada masalah dengan keyakinan diri. Tak tahu mungkin kenapa bila dia sama kes mungkin macam lelaki yang memukul wanita. Ada something wrong with dia punya mind. Sebab dia rasa macam mungkin dia nak menunjukkan bukti yang dia kuat. Mungkin tempat lain dia inferior ke. Tapi bila depan wanita, isteri ke apa, dia rasa dia boleh pukul sebab dia rasa dia hebat. Itu sebenarnya tu masalah tu. So mungkin sama juga dengan parents yang menegur anak over sangat, sedangkan bila di luar di khalayak ramai, hijab semua pun tak mati, depan bos ke, depan kawan ke, baik pula kan. Tapi bila dengan anak tu, anak pun jadi confused. Mak aku ni split personality ke apa? Kan, maknanya dengan karakter confused. Mak baik dengan kawan-kawan, mak baik dengan orang sekeliling. Tapi bila dengan anak je terus pusing, mata jegil, cubit, siap kau, semua tu kat rumah. So maknanya from there saya rasa, oh man, that is so sad. Sebab kita kena ingat macam anak tadi dekat mana tempat dia nak mendapat curahan kasih sayang. Dekat mana tempat anak nak bina dalam diri mereka kasih sayang yang menebal itu. Kerana melalui kasih sayanglah kita boleh melakukan pelbagai perkara. Melalui perasaan kasih sayang yang Allah Rasulullah SAW punya dakwah tu sangat berjaya. Dengan kelembutan, kan teacher, bukan dengan terus nak berperang, no. It's through his softness and gentleness, love, tolerance. So sama juga kita dengan anak-anak. Kalau boleh kita sentiasa fikir soalan ni. Bukannya anak macam mana yang kita nak, tapi kita tanya, ibu bapa bagaimana yang saya harus jadi untuk anak ini. So kalau nak jadi dapat anak pandai contohnya, tapi dah mak ayah tak kisah pun pasal pelajaran anak, macam mana kita nak dapat anak yang so-called kita panggil pandai? Ataupun nak anak berakhlak baik, nak anak hantar sekolah tahfiz semua tu, tapi ibu dan ayah tak reflect kepada apa hasil yang mereka nak itu. So, we have to live it. Kita kena hidup sebagaimana yang kita inginkan. So, kalau nak menegur anak, bagaimana kalau ini adalah seseorang yang sangat kita hormati dan sayangi, pasti kita akan berteguran dengan baik, sebaik mungkin dengan niat yang betul. So, bila dengan anak dalam suasana yang tertutup, maknanya tak adalah depan orang ramai. Kadang saya pernah melihat juga di shopping kompleks, kadang ibu menjerit ke anak menengking, seolah-olah tak wujud orang sekeliling tu. Kesian maruah anak dan harga diri tu. Kita pun kita tak pandang muka ibu tu. Kita tengok muka anak tu. Anak tu tak tahan. Kita dah menangis, balik menangis. Beli sekejap coklat ke apa, kasih dia happy balik kan? Kan? Ibunya tak sampai hati tu. Maknanya sama-sama lah ibu dan ayah tanamkan sifat macam tu dalam diri kita. Kelembutan yang akan menang juga, insya-Allah. Dan the world, dunia kita sekarang sangat memerlukan banyak positivity, banyak kasih sayang. Dengan banyaknya negatif yang ada, tapi kita boleh lawan dengan sesuatu yang baik, positif dan kasih sayang, insya-Allah. Sangat doktor, setuju sangat. Sebab apa macam doktor kata tadi, dunia sekarang ni amat-amat berbeza dengan dunia yang mungkin kita dibesarkan dulu. Okey, kita dulu bukan kata handphone, internet, handphone pun nak dapat susah. So anak-anak sekarang hujung jari aja. Nak buat apa-apa je. Jadi macam mana kita nak ada kontrol dekat situ dengan kasih sayang, dengan adab, dengan penjagaan maruah macam doktor cakap tadi. Yes, memang walaupun anak kecil tu dia 1 tahun ke 2 tahun ke, memang dia buat, orang kata buat benda-benda yang kita tak selesa depan masyarakat kan. So kita tahu diorang pun ada maruah anak, walaupun diorang tak boleh bagi tindak balas, ibu saya malulah kan, umi saya malulah, walaupun mereka tak boleh tindak balas, tapi
sebenarnya bila kita marah anak tu, kita sebenarnya mempamerkan diri kita ni seorang betul. Selalunya macam teacher kan, teacher nak marah anak tu, kalau teacher nak marah, teacher kata, kalau aku marah anak aku gaya macam ni, itu mempamerkan diri aku. So jangan nak malukan diri kerana emosi kita terhadap anak. Yes. Benda tu memang tak mendatangkan apa-apa pun kebaikan untuk kita, apatah lagi untuk anak kita. So teacher selalu refresh tu. That's why lah bila kita ni sebagai ibu bapa memang perlu ada ilmu, kena dengar sharing-sharing ke ibu bapaan ni supaya kita ada orang kata awareness. Kita tahu bagi kita benda tu simple je. Ilmu parenting ni tak apa, aku anak dah 5 orang. 5 orang aku pandai nak jaga anak. Sebenarnya silap. Kita setiap zaman itu berubah, setiap itu ada cabaran dia. Dan setiap zaman tu kita perlu isikan dengan ilmu-ilmu yang macam-macam. Bukannya ilmu akademik semata. Ada orang yang nak anak dia bagus akademik saja. Sebab teacher kan seorang guru kan tadi kita ada share kan. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, setiap peredaran zaman tu teacher nampak Masya Allah. Memang mencabar ibu bapa ni. Kadang-kadang kita nak jadi ibu bapa ni, kita rasa Masya Allah takutnya. Mampukah aku, layakkah aku, kuatkah aku nak mengharungi masa depan anak ni yang banyak sangat challenging dia kan, dia punya cabaran dia kan. Okay, so doktor, macam saya buat sharing lah, macam sekarang ni kan kita dalam tempoh PKP doktor kan, ada ibu bapa yang salah seorang jadi frontliner, yang kena bertugas, kemungkinan kalau mungkin ibu yang kena duduk rumah dan jaga beberapa orang anak, walaupun seorang anak pun mungkin stres juga. Alright, and then ada kalau ibu pergi bekerja jadi doktor, mungkin ayah yang kerja jaga anak dan sebagainya. So kadang-kadang ibu bapa ni macam kita ni sendiri, masyarakat bukan tak tahu yang perlu bercakap atau berkomunikasi dengan anak dengan cara yang berhikmah. Cumanya bila kita dah marah tu kan doktor, semua kita langgar doktor. Semua kita langgar, bahasa pun kita langgar. Lepas tu bila kita dah terbuat tindakan tersebut, baru kita tersedar. Kenapa aku cakap macam ni? Faham tak? So doktor, macam mana kita sebagai ibu bapa ni, saya sendirilah juga doktor ya, macam mana kita nak avoid perkara ni berlaku? Kita tak nak ada ter tu sebenarnya yang negatif pula tu. Kalau terbuat baik tu okey, tapi yang terbuat negatif tu doktor terhadap anak-anak, especially dalam tempoh PKP ni, and then bulan Ramadan memang menguji kesabaran, keimanan kan. So doktor boleh tak bagikan pendapat sikit berkenaan dengan ini? Sebenarnya ya, apa-apa pun kita nak buat kan, macam perubahan perangai dan sikap kita memerlukan latihan. So maksudnya latihan tu memang benda yang kita kena buat sampai okey, sampailah perfect lah, so-called perfect. Tapi maksudnya kita letakkan expectation yang realistik. So maknanya contoh, kita memang jenis cakap kasar. Contoh memang kita tahu aku ni jenis cakap kasar dan tak reti. Setengah orang tu mungkin dia tak reti, tak biasa nak susun ayat dengan lembut, tak biasa sebab mungkin suasana environment dia, kerja dia macam tu. Tapi bila kita dah sedar, itu dah satu permulaan yang sangat bagus. Sedar apa yang kita punya salah, apa yang kita harus betulkan. Lepas tu nombor 2, letakkan goal kecil yang realistik. So contohnya macam hari ni aku at least kurangkan contohlah, minta maaf na'udzubillah, mungkin jenis yang suka mencarut. Bukan mencarut yang teruk lah, maksudnya yang bad words lah, bad. At least hari ni secara sedar aku tak nak sebut perkataan buruk je dulu. Biarlah intonasi ke apa pun it's okay. Tapi at least satu dan lama-lama effort, every progress, setiap kemajuan yang kita ada tu, kita harus hargai dalam diri kita. So maknanya from there, bila manusia ni psychology mindset kita kan, kita kena rasa positif, psikologi tu is very important. So bila kita dah mencapai sesuatu, bersyukur dan happy dengan yourself, then move up. Then from there, kita akan realize mungkin akhir daripada PKP ni, saya dah macam lebih tenang dengan anak. Saya bila nak marah tu saya boleh tahan. So tak ada dah cepat nak memberontak aja. So maknanya bila kita berikan, kita sendiri manusia. So kita beri ruang untuk diri sendiri berubah. Dan macam saya declare dengan anak-anak,
tolong mama pun nak berubah jadi orang yang baik. Doakan mama, tolong mama, remind mama if mama ada tercakap benda yang tak elok, mama tercakap kata yang kasar. Dan memang anak-anak ni memang mereka bersih kan. Sedangkan remind mama, don't say bad things or don't make fun of others. Dia boleh remind kita. Betul, setuju. Bagaimana kita remind dia, so Kan? dia sama-sama. So maknanya it's like teamwork. Macam seronok kan? Dulu kita ajar dia, sekarang dia dah boleh menegur kita. Sebab kita pun ada perasaan macam tu. Kadang-kadang kan kita adalah perkataan yang menyebabkan kita tercakap aku ke kan. Tercakap benda tu, ibu, aku is not good. Ataupun kadang-kadang kita makan makanan, kita kan selalu cakap makan kena bersih, tak boleh mubazir. Macam kita share lah, tak bagus, itu rezeki Allah, orang lain tak dapat makan. So ada satu hari tu, bulan Ramadan lah, ada satu makanan tu macam bukanlah rosak, tapi memang rosak lah pun kan. So teacher letak kat tepi. So pinggan teacher tu tak bersih. Sebab ada makanan yang rosak tu kan, yang teacher tak habis makan. So anak teacher boleh tegur teacher benda yang sama, statement yang sama, ayat yang sama. Dia kata, ibu, Masya Allah ibu, orang kat luar tak dapat makan, dia ulang balik. Jadi kita pun dah dapat ayat yang sama. Okey, barulah teacher terangkan, makanan ni rosak, kalau ibu makan nanti ibu akan sakit. Cuba kita rosak, nak kena tunjukkan yang rosak kan. So memang betul lah, sebab anak-anak ni fitrah dia bersih kan doktor kan. So kita teruskan beri input yang baik. Kita teruskan beri input yang baik dan insyaAllah mereka tahu. They know. Yang penting bila kita akan sebangga, bila dia tahu bila nak guna. So contoh macam ni, dia faham konsep tu. Alhamdulillah. Itu yang kita rasa macam Alhamdulillah berjaya juga kan. Bila setiap yang anak ulang tu, dia buat balik ke kita, maksudnya kita rasa Alhamdulillah berjaya teknik kita ni. Yes. Betul kan? Alright doktor. Next. Okey, macam contohnya sekarang ni, soalan yang kedua. Okey, senario anak-anak menangis, menjerit dan membentak di kawasan orang ramai yang macam doktor pernah lihat sebelum ni di shopping mall dan sebagainya kan. Sering dilihat sekarang ni. Maksudnya ibu bapa dia kat shopping mall kan ramai orang and then asyik dengan nak beli sesuatu kan. So, kita juga dapat lihat ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang mudah untuk panik dan cemas ketika menenangkan anak mereka. So anak-anak ni kadang-kadang dia tantrum tau. Tiba-tiba dia tantrum dengan ibu bapa, mana nak kawal kemarahan dia, mana kawal, ya pasal anak kita ni, anak aku ni depan ayah nak buat tantrum pula ni. Faham tak? So jadi doktor boleh kongsikan cara yang boleh diaplikasikan oleh ibu bapa sekiranya berhadapan dengan situasi anak yang membentak dan menangis di khayalak ramai. Okay. Firstly macam ni. Bila kita, ibu dan ayah ni mesti kita concern pasal maruah kita. Kan? Kadang-kadang kita macam ni. Janganlah nanti orang tengok. Biasa tak ayah-ayah ni macam nanti orang tengok, nanti orang kata apa, nanti orang dengar. Sebab apa kita takut sangat orang tu punya pandangan? Sedangkan sebab kita fikir diri kita malu. Sebab tu lah ada orang, bila orang datang rumah jaga, jangan nanti orang macam ni. Sebab kita selalu jaga kita punya harga diri dan maruah. Sedangkan bila anak yang sedang melalui throw tantrum ataupun apa dia panggil, mengamuk di hadapan ramai, itu adalah simptom ataupun sesuatu hasil daripada sesuatu yang sedang berlaku dalam anak itu. Mungkin dia tak dapat something yang dia nak. Mungkin dia selama ni tak diajar atau tak di-coach tentang emotional maturity juga. Maksudnya dia tak biasa, tak tahu nak handle diri dia. Okay. Ya, jika layak ramai. So, bila situasi tantrum ni berlaku, fokus kita harus kepada anak itu. Bukannya maruah kita tu. Sebab it's okay, kadang-kadang nak ikut apa orang kata ni, it's fine. Cuma kita fokus apa yang anak ni perlukan sekarang ni. So bring your child to a safe place. Or kita cakap, okay apa sayang, peluk ke, kalau anak tu boleh nak dipeluk, kita peluk dulu. Ataupun berikan anak tu ruang. It's okay, mama faham. Biarkan, mari kita sebagai ibu ni matangkan diri untuk bukan kehendak kita. Sebab kadang-kadang kita fikir kita punya kepentingan. Kepentingan tu dah macam maruah kita, orang kata apa, nanti segan dan sebagainya. Yes. Sebab tu kalau kita nampak parents yang sedang mengalami stres macam tu di kalangan, tak payah tengok. Setengah kan macam dekat masjid, anak tu menangis semua, kita pun sibuk kepo nak tengok anak siapa menangis, mak dia buat apa.
Itu adab nak tolong tak apalah. so adab kita sebagai masyarakat sekeliling, jaga maruah diri orang tu juga. Ya, So betul. that's why respect, tak payah tengok, buat tak dengar. Let the parents and the child have their time. Sebab at the end of the day, kita nak interest of the child tu yang diletakkan dahulu. Yang penting anak tu sihat, selamat, tenang dan gembira. Adakah patut doktor, macam contohlah kan, macam kita ni pernah jadi cikgu, bukan pernah jadi, memang tengah jadi cikgu sekarang ni. So, bila kita dekat khayalak ramai, kita tengok ada certain ibu bapa ni, dia tak tahu macam mana nak handle anak dia yang tengah tantrum tu. So, andailah kata macam contohlah teacher adalah sedikit ilmu kan macam mana nak menenangkan anak ni bila tengah tantrum. So, adakah perlu teacher nak pergi offer diri puan-puan, tak apa biar saya bantu sikit, kena buatnya. Kadang-kadang mak ayah ni, dia dah cemas tau. Bila depan orang, apa anak aku nak ni? Kan? Adakah boleh macam tu atau ignore je ke doktor? Macam mana? Okay, kalau saya personally, saya jenis yang memang tak masuk campur. Untuk saya lah, memang saya jenis yang saya tak masuk boundary. Biarlah dia handle anak dia. Sebab boundary orang lain kan. Tetapi mungkin sekiranya itu orang yang kita kenal. Mungkin dalam saudara mara kita. Ataupun kakak kita, abang kita punya anak ke apa ke, mungkin kita boleh tanya je, kakak dia ni my help. Do you think you want me to help you? Maksudnya kita offer sebab kita ada bond yang kuat dengan orang parents tu. Tapi kalau di public, saya tak pasti macam mana penerimaan orang. But jujur kalau saya memang saya respect dia orang punya own boundary. Sebab it's not easy for manusia untuk terima teguran. Tu kan nanti buatnya emosi dia tercalar pula, mak ayah tu lagi dimarah ke anak. Kan kita pun kena sekali kan. Alright, kadang-kadang kita ni bukan apa, kita kata macam kesian kan parents tu kan. Especially kalau kita pergi macam shopping komplek besar macam KLCC tu ke apa-apa kan. So kita tengok anak-anak tiba-tiba dekat food court tu, Masya Allah. Yes. Tapi saya tu cakap it's okay. Kalau kita nampak parents tu macam mungkin dia dah tired, macam puan, you nak saya bantu ke, tolong tenangkan tu. Macam kan kalau kita pergi overseas ke apa-apa, ada yang masyarakat yang macam tu. Macam dia tak boleh control, you need any help ke apa-apa macam tu kan? Yes. So macam kita boleh offer, do you need any help? Do you need any help? Then insyaAllah mungkin kalau orang yang memang boleh terima. Tapi kita kena tengoklah juga ibu bapa tu karakter dia macam mana. Tengok keadaan ibu tu. Kalau dia tengah marah, dia macam dah penat, dah tak larat, kita boleh step in to help. Yes, okay. Thank you doktor. Alright, so doktor, saya tanya lagi soalan ya doktor sebab yang ini ada ibu bapa tanyakan kepada saya. So alang-alang kita dah bersama ni, so memang sedang elok lah. Alright, so soalan yang ketiga. Sayangkan anak ni, orang kata pepatah ada cakap, pepatah ke? Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Yang sayangkan isteri tu yang bahaya tu, tinggal-tinggalkan. Kita memang familiar dengan pepatah ini dalam kehidupan seharian doktor ya. Namun saya percaya tindakan menegur anak dengan menggunakan kekerasan adalah memang tak wajar kepada anak-anak itulah daripada ibu bapa. So boleh tak doktor kongsikan langkah-langkah atau step yang boleh kita gunakan dalam menegur anak? Okey, maksudnya apa yang kita buat dulu dan sebagainya kan kalau anak ni. Okey, maksudnya macam ni. Cabaran utama maknanya ibu dan ayah ni dalam mendidik anak is cabaran untuk diri kita sendiri tu. Pengawalan diri kita punya marwah, kita punya kematangan kita. Itulah indahnya anugerah anak itu. Sebab mengajar individu itu untuk memahami apa itu erti kasih sayang, apa itu erti pengorbanan. Macam saya pun fikir balik sebelum kahwin, sebelum ada anak, sebelum kahwin lah especially kan, sebab terus kita mengandung kan lepas kahwin tu, saya memang fikir kita rasa kita hidup ni selfish. Maksudnya kita je kan rasa ngantuk tidur, rasa nak buat itu ini, duit habis kat kita je semua. Tapi bila kita ada anak dan kita sedar ya Allah, tak ada, memang kita punya priority berubah dan kita suddenly boleh jadi orang yang berkorban. Korban tidur, korban nak menyusu pun dengan korban tenaga, korban masa dan sebagainya. So itu satu hikmahnya bila kita menjadi ibu dan ayah yang sangat involved, sangat berialah, bersungguh untuk menjadi ibu dan ayah yang terbaik. Dia akan mendidik diri kita. So cabaran untuk macam contoh kita nak menegur anak, sebenarnya kita lihat what is the problem of menegur anak tu.
mungkin teknik kita. So, apa kita matlamat yang kita nak capai daripada menegur anak adalah perubahan sikap. Perubahan sikap. So, bila kita menegur anak, fokus kepada sikap anak itu. Number one, bukan anak itu. So, bila kita lihat anyone in our life is that behavior. But the person is still a good person. Orang ini mempunyai harapan, hopeful. Kita hopeful dengan seseorang itu. So, sama dengan anak. We are hopeful in our children. Kita yakin anak ini adalah bakal pemimpin ke, bakal orang yang berguna, bakal ulama ke, bakal orang yang hebat-hebat, dan daripada situ kita susun langkah kita untuk menjadi orang yang boleh menegur dengan secara berkesan tu. So it's the way we look at the child. The way we look at the child and how we handle ourselves. So memang saya pun kadang-kadang kemusykilan benda ni, Teacher Elena, it's not about your agama. Maksudnya bukan sebab kau alim, kau faham Al-Quran, kau lebih sikit ilmu agama, you akan jadi orang yang baik. Tak semestinya. Komunikasi kita ni kadang dia datang dari common sense. Dia datang juga daripada kesedaran tarbiyah kita tentang diri kita. Sebab tu kalau kita lihat di negara barat, it's not a generalization, but saya nampak satu komunikasi mereka lebih bertamadun in terms of the way they respect the person they're talking to. Polite, very polite. Very polite. Buka pintu kan, contoh buka pintu, tapi tu thank you. Kita tak perasan pun dah silap terlanggar orang belakang, pintu kita main lepas, kita tak buka. So maknanya kita kadang-kadang tak ada this common sense. So for me, untuk sebagai ibu dan ayah, have common sense. Bila you marah anak, you menegur anak, kita nak bergerak ke jadi arah masyarakat yang bertamadun, yang lebih orang kata berhalus. So saya ingat arwah nenek saya selalu cakap, bagus, macam kadang dia pujilah, aunty tu berhalus sangat. Berhalus, masa tu saya kecil, apa benda lah berhalus ni kan. Tapi bila saya sendiri pergi ke Jepun, bercuti Jepun, tengok, saya dah faham, oh inilah maksud berhalus. Very refined in their akhlak. Memikir pasal orang lain. Tidak pentingkan diri sendiri. Meletakkan keutamaan orang lain itu sebagai keutamaan mereka, keselesaan orang lain. So from here, we can reflect dekat diri kita ni. Sebenarnya kita mungkin tak ada lagi that kind of mindset. Kita tak ada lagi kehalusan dalam akhlak kita tu. So macam saya katakan tadi, it's not the amount of knowledge, even Islamic knowledge, ni semayang tahajud banyak pun, tapi kalau kita tak dapat menghalusi akhlak dengan baik, selagi itulah kita dengan anak pun pendekatan macam tu lah. So saya rasa ibu dan ayah, tanggungjawab tu di tangan kita. Take responsibility. Apa yang saya boleh kawal? Circle of concern dengan circle of influence kan? What can you control? Is your circle of influence. Maknanya yang kita boleh control is ourselves dan orang yang sekitar kita ni. So macam sama macam Teacher Dina make a good move in the morning, rather than tengok benda yang negatif dulu, tengok benda yang positif. Because you taking charge of your life and your day to determine what is your mindset for the morning, how do you want to start your day. Kan, ini pagi-pagi kau dah tengok gosip ke, berita ke, negatif, lepas tu boleh tengok muka anak pun, masa tu dah nampak anak, kenapa tak sikat rambut, kenapa tak, itu benda-benda kecil jadi besar. Ya, so besarkan jiwa kita dengan, maksudnya bila kita respect diri kita, kita nak memajukan diri untuk menjadi seseorang yang lebih bertamadun lah, senang katakan, lebih berakhlak. So insyaAllah kalau kita biasa melihat orang yang lebih berakhlak, kita suka melihat kepada ilmu, kita akan nampak ke arah mana yang kita nak pergi. So ibu dan ayah, kurangkan hiburan, banyakkan fokus pada ilmu. Exactly. Setuju sangat dengan Dr. Atia punya perkongsian tadi, yang mana teacher tambah sikit, sebenarnya untuk kita nak ajar anak ni, yang macam teacher share sebentar tadi, yang mana kita perlukan ada ilmu. Jadi apa yang kadang-kadang ibu bapa ni, apa yang dia ucapkan, apa yang tindakan dia tu, sebenarnya berbalik-balik apa yang dia baca dan apa circle dia. Kalau circle kita ni penuh dengan hiburan, penuh dengan gosip, penuh dengan benda-benda yang lawa atau benda-benda yang tak sihat untuk kehidupan kita, so impaknya sendiri dengan tindakan kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita terhadap anak, yang tanpa kita sedar benda tu lah hasil daripada apa yang kita buat. Yes. Betul tak? Kita kadang-kadang
kita pun tak semena-mena kenapa aku nak cakap macam ni ke anak, tapi kita tak sedar sebenarnya kita yang determine, yang macam doktor cakap tadi, kita yang menentukan kita ni nak baca apa. Macam contoh buku kan, kita yang menentukan kita ni nak baca buku apa. Nak baca buku yang berunsurkan kebaikan, kekeluargaan ke, ataupun buku-buku yang lain, terpulang pada kita. Kalau kita rasa macam kita ni ibu bapa, macam contohlah teacher, ada cakap rajinnya teacher Elina ni baca buku-buku, bila masa lah teacher Elina baca. Sebab macam teacher, untuk pengetahuan doktor, teacher ada 3 orang anak dan 3 anak teacher ni adalah lelaki. Okey. Teacher tanamkan diri teacher, orang kata wah anak lelaki ni mestilah ligat, lasak, susah nak kontrol dan sebagainya. So benda tu memang orang kata masyarakat memang kita tahulah anak lelaki memang lasak dan dia punya karakter begitu, lelaki kan. Takkan main patung pula. So dia akan main tembak-tembak, main lawan-lawan, itu fitrah. Cumanya macam mana kita approachkan anak tu supaya mereka berkasih sayang. Bila dah tertembak adik tu tak nak mati, dia nak kuat. Kadang-kadang benda tu pun boleh jadi gaduh juga. So kita kata, kita sebagai ibu bapa, bila kita ada bahan bacaan, so cara kita nak menegur anak tu pun ada asas yang diorang boleh terima dengan logik. Betul. Hari ini sekarang ni abang Yusof dah termati. Adik hidup balik. Kadang-kadang benda tu biasalah doktor, budak-budak kan, benda tu pun boleh jadi isu nak gaduh. Kenapa si adik je nak mati, abang tak mati-mati? Benda tu boleh jadi isu juga. So kita ni pun buatlah raikan dan sebagainya. Tapi benda-benda tu takkan jadi sekiranya kita tak ada orang kata ilmu untuk share dengan anak tu. Kenapa kena berkasih sayang, kenapa kena buatkan itu, ini, dan pastinya ibu bapa tu dia kena positif. Barulah aura positif tu sampai ke anak. Bersangka baik, berbuat baik. Kita nak anak kita jadi baik-baik, betul tak? Mana ada ibu bapa nak spoilkan anak. Jadi kita nak jadikan anak kita baik-baik, kita pun kenalah ada konten diri kita yang cantik, yang molek kan. Jadi kat situlah teacher sangat, macam ibu bapa, teacher percaya ibu bapa kadang-kadang pagi dah rushing dah. Macam teacher lah sebagai ibu, teacher sangat, kalau siapa-siapa ibu bapa yang dia kadang-kadang suka dengar, okay teacher Lina boleh tak share dengan saya sekian kan. Teacher akan cakap, kalau boleh banyakkan mendengar lah dengan benda-benda yang baik ni, parenting. Macam teacher, daripada teacher belum ada anak lagi, teacher memang suka dengar dekat IKIM tu, dulu ada 7:30 pagi. IKIM kan motivasi pagi tu. So teacher pergi kerja, teacher positif. Teacher dalam apa orang kata energy yang positif. Sebab bila kita dah masuk kerja, dah macam-macam orang kita jumpa. Betul tak? Kadang-kadang baru masuk, belum buka pintu. Dulu teacher mengajar kat universiti kan. Belum kita buka pintu bilik lecturer lagi, member dah bergosip dah ke apa ke kan. So Allahuakbar kan, benda-benda macam tu kan. So kita pun kita positif lah. Dan tak baik apa semua, pergi kafe ke sekejap. Sebab kita dah tahu kalau kita tak ada santapan rohani pagi dengan baik, kita pun join sekali, betul tak doktor? Betul. Pagi-pagi kita dah tak molek dah. Betul. Kadang-kadang mungkin kita tak macam tu, tapi sebab keadaan sekeliling terpengaruh. So sekarang ni kita nak lawan untuk jadi diri orang yang tak mudah terpengaruh. Malahan kita nak, kalau boleh kita yang mempengaruhi secara baik adalah dengan mengambil langkah-langkah macam ni, insyaAllah. Untuk educate diri kita. Kita bertanggungjawab. Apa-apa pun pokok pangkal ni adalah diri sendiri lah doktor ya. Walau macam mana pun kita berguru ke, langit dan bumi ke, orang kata atas kayangan punya guru ke kan. Tapi kalau diri sendiri pun kata alah tak apalah, aku okey je, anak aku okey je dengan apa yang aku ada ni. Anak pun dah 5 orang, okey je. Bak kata ada seorang ni, adalah saya speaker yang lain, ibu bapa kata dulu saya kena je marah dengan mak ayah, teruk je, kena libas dengan apa batang paip tu. Jadi je orang sekarang ni, jadi dia seorang pembuang, jadi juga doktor. Tapi itu dari segi hakikat akademik. Tapi adakah dia betul jadi seorang manusia yang macam behavior akhlak dia terjadi ke? Yang itu yang saya macam agak deep jugalah. Seorang perkongsian daripada seorang doktor ni, dia cakap macam tu, saya kata betul juga Sebab kita pasal tak doktor pernah dengar tak? Dulu aku kena je marah dengan mak aku, kena libas jadi dengan orang. Jadi orang buat. Jadi orang rasa aku jadi macam ni sebab aku kena macam tu.
Ya, jadi aku pun nak buat kekasaran dengan anak aku. Sebab aku boleh jadi orang, aku boleh je jadi peguam. Betul. Sebab kerana mak ayah aku dulu libas aku dengan penyapu. Sekarang dia nak sambung libas penyapu tu kat anak juga. Sebab konon-kononnya dengan libas penyapu anak dia pun jadi peguam jugalah kononnya. Tapi silap dekat situ. Yang itu mindset yang selalu kita di-insert kan. Betul tak doktor? Okey doktor, yang terakhir ni. Okey, sebenarnya ada banyak soalan, so saya baca yang terakhir ni je lah doktor ya. Okey. Ada berdasarkan saya punya pembacaan lah ya, pembacaan yang mana bahawa teguran ada kalanya memberi kesan yang positif dan ada juga teguran yang membawa kepada negatif. Okay, yes. Macam kita tahu ibu bapa ni perlu konsisten menegur anak. Kan, sebab anak-anak ni kan ibarat span, apa yang dia nampak, apa yang dia lihat dia serap. Especially sekarang ni dekat tempoh PKP ni ibu bapa lah tempat dia serap, baik ke buruk ke dia serap. Jadi dengan teguran yang konsisten itulah yang akan membuang keladak-keladak yang ada dekat diri anak kita. Okay, so apa yang pada pandangan doktor lah, apakah cara teguran yang boleh menyebabkan anak-anak kita bersikap defensif? Apa maksudnya kat sini adalah pada ibu bapa ni berkongsi pada pendapat doktor, apakah cara teguran yang boleh menyebabkan anak-anak kita bersikap defensif dan mengapakah kita perlu mengelakkan perkara tersebut berlaku? Okay, bila kita sebut pasal teguran ni, automatically macam kita nak bagi tahu orang tu yang dia buat something salah. Dan memang actually human nature rasa diri dia betul. Kita sekarang ni dalam keadaan kita duduk ni, kita rasa diri kita betul. So tiba-tiba ada orang kata, Kia, you tak patutlah cakap macam tu. Mesti kita akan macam, terus kita akan rasa macam, oh my god, kenapa apa yang I cakap salah? Kita fikir bukan-bukan kan. So kan macam anything pun orang tegur. Saya dengan suami pun kadang kita cakap something je dekat suami. Suami terasa. Suami cakap benda simple. Pada dia rasa just nak bagi feedback. Kita pula nak melenting lebih-lebih. So maknanya nature manusia memang always in a state of rasa diri dia betul. Sebab mana ada orang duduk dalam keadaan rasa diri dia salah. Dia always nak ni kan. Tapi so sama juga dengan anak. So anak bila kita menegur, mesti mereka akan rasa defensif sebab perbuatan mereka tu pada dia betul. So contoh anak saya kadang-kadang dia suka sangat baca buku sampai dia tak sedar benda lain. Kita tegur, asyik baca buku je, tak buat benda lain ke? Pada dia, what's wrong with that? I'm reading a book, I'm really enjoying myself reading a book. So dia akan rasa defensif. Tapi mungkin dia takut nak lawan kita sebab kita ibu atau ayah. Tapi maknanya kalau kita faham dari segi situ, okey, kakak tadi lama ke baca buku? Kakak perasan tak waktu Zuhur tadi mama panggil kakak tak datang. Lepas tu tadi masa makan kakak tak duduk sekali. So kita terangkan kat dia consequences dia apa yang sebenarnya daripada tindakan dia tu. So biar anak tu celik sendiri, reasoning, especially umur 7 tahun ke atas lagi senang dia nak reason, dia nak ada sebab kita boleh explain secara matang. So kalau yang bawah 6 tahun tu sukar sikit sebab dia masih absorbent mind, kan everything dia tak boleh nak really find the reason. Tapi so from there kita respect anak tu, again it's about respect. So bila kita menegur dalam keadaan menghormati mereka, mereka akan kurang defensif insyaAllah. Dan I'm guilty of that. Sometimes ada masa kita meletup sebab kita punya keadaan masa tu penat. Saya perasan actually faktor diri tu kan Teacher Elena, bila kita tengah penat, kita tengah stres, masa yang suntuk, contoh kita nak keluar, lagi 10 minit, tak siap-siap lagi semua orang. Padahal dekat 1 jam dah kita cakap siap, semua orang kita dah nak keluar. Masa kau nak keluar lah, dia tak mandi lagi lah. Apa benda kena macam very stress, yang very high stress punya mood, kita senang nak melenting. Okay, so bila kita melenting tu, kita akan marah, mungkin suara kita kuat sikit, keluar kata-kata kesat. And then from here, anak tu sebenarnya akan rasa sangat takut. Dan saya pun sendiri kadang kalau, especially in the past, kadang kita marah anak, tengok muka anak kita tu sebenarnya tak sampai hati kan. Dengan dia punya takut, dengan dia punya menggigil, kadang sebab dia terkejut. You know what? Kenapa mak marah? Sebab pada dia dah buat something yang betul. So untuk elak anak daripada defensif, adalah kita kena faham dahulu yang memang anak naturally memang dia macam mana kita pun tiba-tiba orang nak defend, nak tegur kita, mesti kita rasa nak defend diri kita dulu.
Sebab kita mesti ada sebab atas semua tindakan kita. So, bila kita, tapi kita terang kepada anak, kenapa mama nak tegur anak jangan buat macam ni, sebab kesannya macam ni, macam ni, macam ni. So from there at least insya-Allah anak faham. So macam saya pun kadang saya minta maaf, mama minta maaf kalau mungkin mama terkasar, tapi kakak faham tak apa yang mama cakap? Faham sebab kakak tadi terlupa nak ni. Mak dia pun dia akan ambil tanggungjawab untuk diri dia sendiri juga. So saya harap membantulah jawapan untuk parents. Ya, sangat membantu. Maksudnya anak-anak ni perlu beri dia ruang untuk dia faham kenapa dia buat begitu, dan kita dia buat begitu dan apa kesannya kalau dia teruskan dengan macam tu, barulah anak tu jelas kenapa kita tegur dia, kenapa kita akan marah kat dia, kan? Sebab yang ni tiba-tiba marah tak bagi sebab. Betul. Nanti mungkin saya paling takut anak fikir my mom likes to pick on me, maksudnya aku ni asyik kena je. Contoh mungkin adik-beradik kita tak perasan kan, mungkin saya tak nak ada orang anak yang tu yang rasa macam mak ni asyik attack dia je, ayah ni asyik attack dia je kan. Tapi mungkin sebab perangai dia juga. Tapi it's not healthy for the child to grow up like that. Jangka pendek kita akan ada kesan sebenarnya kalau kita marah, menengking, perangai yang buruk tu akan terhenti masa tu, jangka pendek. Tapi jangka panjang, adakah benar-benar anak tu akan hentikan perangai buruk itu kerana dia faham? Ataupun kalau dia takut dan dia berselindung, dia di hadapan kita dia tak buat, di belakang kita dia buat. So from there, so we must go deeper and fikir long term. Kalau buat apa-apa, fikir long term. Yang penting kita firm and kind. Kita baik, pada masa yang sama tegas dengan prinsip yang kita ada. Terima kasih doktor, Masya Allah, tabarakallah. Okey, itu saja perkongsian daripada Teacher Elina dan Dr. Atia Azmi. Terima kasih banyak doktor. Masa pun dah terlebih ni doktor. Janji berapa minit dah tu. Sebab kita rasa macam seronok nak kongsi kan, dan benda tu sangat perlu untuk ibu bapa di luar sana untuk sama-sama tahu. Semoga boleh dapat manfaat bersama keluarga. Okey doktor, terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan katsira buat doktor. Okey. Alright, bersama dengan teacher nanti perkongsian yang akan datang. Alright, insyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi ya Dr. Atia ya, boleh ke? Okey, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Alright, terima kasih sekali lagi. Okay, salam Ibu Profesor Muhaya. Alright, okey Ibu Bapa, terima kasih bersama-sama dengan kami. InsyaAllah di hari yang akan datang perkongsian yang akan sentiasa menarik untuk kami kongsikan dengan Ibu Bapa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.